Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini khususnya membincangkan format baharu KSSM SPM Bahasa Melayu. Okey, hari ini kita akan cuba bincangkan teknik menjawab rumusan yang memperuntukkan 30 markah. Okey, dan perlu diingat panduan ini khusus kepada pelajar tingkatan 4 tahun 2020 ataupun calon SPM tahun 2021 ini. Okay, sebelum ini ada yang bertanya bagaimana untuk menjawab soalan rumusan khusus rumusan format baharu SPM tahun 2021 ini. Okay, kita teruskan. Okay, kita ulang semula panduan umum rumusan ini. Pertama, petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Okay, jadi akan dikemukakan 2 fokus ataupun 3 fokus. Okay, paling kurang 2 fokus. Okay, yang kedua, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Contoh, petikan prosa, puisi dan grafik, tetapi mempunyai tema yang sama. Walaupun berbeza daripada sumber, tetapi pastikan mempunyai tema yang sama. Ketiga, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Okey, kali ini arahan soalan tidak akan dinyatakan seperti rumusan sebelum ini. Okey. Okey, yang keempat, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Okey, sekiranya dikemukakan 2 bahan, kenal pasti fokus yang akan dikemukakan. Calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap, iaitu isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Okey, maksudnya di sini setiap bahan itu yang dikemukakan perlu diambil dan cari dia punya fokus. Okey, yang keenam, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Ketujuh, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Dan yang terakhir, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Okey, dalam bentuk esei dan tidak ditetapkan berapa perenggan. Okey. Okey, agihan markah. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu agihan markah isi untuk KSSM ini ya. Okey, untuk agihan markah, pengenalan 2 markah sama seperti sebelum ini. Isi 8 akan didarab dengan 2, 1 isi 2 markah, kesimpulan 2 markah dan kesemua jumlahnya ialah 20 markah. Okey, itu agihan markah isi. Okey, dan seterusnya markah bahasa 10 markah. Okey, untuk perhatian sebelum itu, markah bahasa dinilai secara holistik berdasarkan penggunaan bahasa oleh calon atau pelajar dan bukan berdasarkan jumlah isi yang diperoleh. Okey, ingat ya, sebelum ini format yang lama kita akan memberi markah bahasa ini berdasarkan isi. Okey, tetapi sekarang kita nilai berdasarkan penggunaan bahasa pelajar itu. Okey. Okey, ini agihan markah. Okey, 10 markah itu. Untuk cemerlang kita akan beri 8 hingga 10 markah, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4 dan lemah 1 hingga 2. Okey, ingat sekali lagi, markah diberi berdasarkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pelajar. Jadi sekiranya pelajar itu kesemua isi tidak tepat tetapi bahasanya masih baik, kita boleh beri markah 5 hingga 7 markah di situ. Ini contoh ya. Okey. Kita teruskan contoh soalan dan cara menjawab soalan rumusan. Okey, sebelum itu ini yang saya peroleh daripada sumber Lembaga Pemeriksa Malaysia, bahan-bahan yang telah dikongsikan bersama rakan-rakan guru dan juga hasil daripada taklimat yang saya ikuti
bersama dengan pegawai ataupun JU kebangsaan dan juga pegawai lembaga peperiksaan, khususnya subjek bahasa Melayu ini. Jadi ini sekadar cadangan jawapan sahaja. Kemungkinan ada bentuk lain dan sebagainya. Saya minta maaf kalau tidak berkenan dan sebagainya. Dan ini sekadar pandangan cadangan saya sahaja berdasarkan pengetahuan yang saya ada. Dan kita rujuk jawapan contoh soalan ini berdasarkan contoh item yang dikemukakan oleh lembaga peperiksaan baru-baru ini. Okey, kita lihat contoh soalannya. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey. Jadi kali ini tidak ada kata kunci ataupun kata tugas yang dikemukakan. Dia hanya menekankan jumlah patah perkataan, dia hanya menekankan diberikan dua bahan, iaitu petikan dan juga bahan grafik. Okey, daripada arahan soalan ini jelas menunjukkan diberi dua bahan. Okey, kita teruskan. Okey, ini petikan. Secara umum ini petikannya. Okey, ini secara umum nanti boleh dibaca. Kalau sebelum ini petikan yang dikemukakan 350 patah perkataan, tetapi kali ini dalam 300 patah perkataan sahaja. Okey, ini contoh petikan dalam 3 perenggan sahaja. Okey, ini bentuknya. Bahan satu kita. Okey, ini bahan satu petikan. Okey, jadi maknanya pelajar perlu membaca petikan satu ini dan mencari fokus. Sama ada dalam petikan ini ada satu fokus ataupun dua fokus. Okey, fokus yang dimaksudkan ini ialah sama ada faktor-faktor, kesan-kesan, punca, langkah dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kata tugas ataupun fokus. Okey, ini bahan kedua, bahan grafik. Okey, bahan grafik, dan kita kena baca betul-betul, faham dan juga perhati ataupun teliti apa kandungan yang terdapat di dalam bahan ini. Kita akan cari fokus yang terdapat dalam bahan grafik ini. Adakah bahan grafik ini menyatakan berkaitan dengan faktor, kesan, ataupun peranan dan sebagainya. Jadi di sini pelajar perlu bijaksana dalam menilai sesuatu bahan. Okey, teknik menghasilkan pendahuluan. Okey, di sini saya ingin kongsikan teknik yang telah diberikan oleh lembaga peperiksaan, dan ini hanya cadangan daripada saya sahaja, Okey, pendahuluan dua fokus. Okey, sekurang-kurangnya dua fokus. Ini contoh untuk pendahuluan dua fokus. Yang pertama, kena tulis rumusan membincangkan dan masukkan fokus yang pertama dan fokus yang kedua. Okey, pastinya akan memperoleh 2 markah. Okey, itu kalau dua fokus. Okey. Okey, dan sekiranya pelajar itu menghasilkan rumusan membincangkan dan dia hanya menyatakan satu fokus saja, dia akan dapat 1 markah sahaja. Dan begitu juga kalau dia nyatakan fokusnya tetapi salah, pastinya dia akan dapat 0 markah. Okey, itu panduan asas bagi pendahuluan 2 fokus. Ini ada saya nyatakan dalam video sebelum ini. Okey, sekiranya pendahuluan 3 fokus pula. Okey, cara menghasilkan pendahuluannya sama juga, pendahuluan membincangkan, cuma kita masukkan fokus yang pertama dan fokus kedua, dan kita teruskan dengan fokus yang ketiga. Okey, dalam satu ayat, dan pastinya akan dapat 2 markah. Okey, sekiranya kita hanya menyatakan 2 fokus sahaja ataupun 1 fokus sahaja, kita akan dapat 1 markah sahajalah.
Dan begitu juga kalau salah, maknanya kosong markah. Oke, jadi panduannya di sini, apabila kita memperoleh 2 fokus, kita akan menulis rumusan membincangkan dan masukkan fokus-fokus tersebut dengan kata hubung dan. Itu saja caranya. Setakat inilah. Oke, kita lihat contoh cadangan jawapan pendahuluan daripada saya. Ini contoh cadangan daripada saya. Oke, rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggung jawab generasi muda untuk meningkatkannya. Oke, ini contoh jawapan yang boleh dikemukakan dalam bentuk pendahuluan bagi soalan contoh item yang saya tunjukkan tadi. Jadi kita lihat fokus yang pertamanya ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Oke, ada dalam petikan. Ini ada dalam petikan tadi. Oke. Dan fokus yang kedua, tanggung jawab generasi muda untuk meningkatkannya. Dan ini juga ada dalam petikan yang pertama ataupun bahan yang pertama tadi. Jadi untuk soalan yang dikemukakan 2 bahan tadi itu, petikan dan juga bahan grafik, hanya mempunyai 2 fokus saja, yaitu usaha-usaha dan juga tanggung jawab. Itu dia punya fokus ataupun kata tugasnya. Jadi fokus diperoleh daripada kedua-dua bahan. Apabila setelah kita baca kedua-dua bahan tadi, barulah kita boleh dapat pendahuluan ini. Pelajar ataupun calon perlu melihat secara keseluruhan, baca petikan bahan yang pertama dan lihat bahan yang kedua ataupun bahan grafik itu, barulah kita boleh menghasilkan pendahuluan ini. Jangan baca satu bahan sahaja, lepas itu terus kita buat pendahuluan. Tidak boleh. Kena baca dua-dua dan juga kena lihat kedua-duanya. Barulah boleh kita buat pendahuluan secara keseluruhan daripada bahan tersebut. Oke, seterusnya kita sambung kepada isi. Oke, contoh cadangan jawapan isi. Sekali lagi saya ulang, ini hanyalah daripada pandangan saya. Oke, ini saya kemukakan untuk isi yang pertama ataupun perenggan yang kedua ini. Saya terus masukkan isi-isinya, isi yang pertama dan kedua. Oke, kita terus masuk kepada fokus yang pertama tadi. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah mengadakan kempen kibarkan jalur gemilang dan program-program bercorak kenegaraan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Oke, ini kita ada 2. Oke, yang pertama, isi yang pertama dan juga isi yang kedua. Oke, ini daripada bahan yang pertama. Oke, seterusnya. Oke, saya membuat perenggan yang ketiga untuk isi seterusnya. Oke, disebabkan untuk memudahkan pengagihan dan juga untuk pelajar faham. Oke, kita teruskan lagi dengan isi yang seterusnya. Tanggung jawab generasi muda ialah membina kejayaan negara dengan bekerja keras. Selain itu, mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Seterusnya, membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Di samping itu, memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Akhir sekali, memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan. Oke, ini isi yang seterusnya, tetapi kita terus kepada fokus yang kedua, yaitu tanggung jawab. Oke, isi yang pertama, membina kejayaan negara. Oke, isi yang kedua, oke, mementingkan kecemerlangan. Isi yang ketiga, oke, membantu pihak kerajaan. Dan isi yang keempat, memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan. Yang terakhir, memastikan konsep demokrasi akan terus diamalkan. Oke, ini daripada
bahan 1, fokus 2. Saya buat perenggan di sini untuk memudahkan pengasingan dan juga pelajar senang untuk faham. Okey, tidak ada masalah mau buat perenggan tidak satu perenggan sahaja, 2 perenggan, 3 perenggan, tetapi ini hanya cadangan daripada saya. Terpulang kepada calon ataupun guru untuk memastikan pelajar berapa perenggan yang mereka perlu buat. Tetapi pada hakikatnya apabila saya perhati, untuk memudahkan pelajar mungkin boleh dicadangkan untuk membuat perenggan bagi setiap fokus ataupun bahan yang dikemukakan, bagi setiap bahan. Dan dalam bahan itu kalau ada 2 fokus, kita minta pelajar menghasilkan perenggan berdasarkan fokus yang berlainan. Itu sekadar cadangan sahaja. Okey, isi yang seterusnya. Sementara itu, usaha-usaha lain pula ialah mengadakan pelancaran bulan kebangsaan pada setiap tahun. Okey, di sini kita hanya ada 1 isi sahaja, dan isi ini kita peroleh daripada bahan 2 dan kembali kepada fokus 1, iaitu usaha. Okey, jadi di sini kita perlu juga buat perenggan yang baharu, disebabkan seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk memudahkan pelajar mengasingkan ataupun membuat pengasingan dari segi fakta-fakta yang ada dalam bahan. Okey, jadi apabila bahan pertama tadi kita telah selesai, kita buat perenggan dan fokusnya telah kita asingkan, kita baca pula bahan yang kedua. Dan bahan yang kedua, saya rasa perlu kita buat 1 perenggan lagi untuk keluarkan fokus yang ada dalam bahan yang kedua. Walaupun bahan yang kedua ini sama fokusnya dengan bahan yang pertama, tetapi bagi saya kita perlu buat 1 lagi perenggan dan kita masukkan dalam perenggan yang seterusnya bagi memudahkan pengagihan ataupun kita buat klasifikasi isi-isi kita. Jadi ini saya rasa lebih baik. Ini pada pandangan saya, ini pada pandangan saya untuk memudahkan para pelajar dan juga guru. Okey. Jadi sebab apa hanya ada 1 isi, tetapi dalam bahan itu terdapat beberapa isi. Tapi saya hanya kemukakan 1 isi sahaja. Jadi ini jugalah antara cabaran yang akan dihadapi oleh pelajar untuk mengemukakan isi. Mengemukakan isi. Okey, nanti saya terangkan kenapa berlaku begitu. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh cadangan jawapan kesimpulan. Okey, kesimpulannya, isu patriotisme haruslah diberi perhatian oleh semua pihak agar generasi muda terus memperkukuh perpaduan dan berusaha membangunkan negara pada masa hadapan. Okey, itu sahaja. Diperlukan kalau tidak silap dikehendaki tema dan juga cadangan dan seterusnya kesan. Okey, itu yang dinyatakan oleh lembaga. Diperlukan tema, cadangan dan kesan. Kalau sebelum ini kita bagi unsur-unsur pengajaran, cadangan, harapan, tapi ini yang dikemukakan oleh lembaga peperiksaan, perlu ada tema, cadangan dan juga kesan. Okey, dan kesimpulan ini diperoleh daripada kedua-dua bahan. Okey, kita buat secara keseluruhan dan akhirnya kita peroleh dia punya tema isu patriotisme. Okey, jadi ini sekadar cadangan daripada saya selaku guru bahasa Melayu, dan sekiranya ada cadangan lain ataupun cara untuk menghasilkan jawapan yang lain, terpulang kepada para guru. Okey. Pengiraan isi ataupun panduan pemarkahan. Okey, perkara yang paling penting juga ini berdasarkan tadi, apabila guru hasilkan soalan, guru akan sendiri yang akan membuat skema pemarkahannya. Jadi daripada bahan itu akan ditetapkan berapa isi yang ada dalam setiap bahan. Contohnya, fokus yang pertama tadi daripada bahan 1 hanya ada 2 isi sahaja sebenarnya.
daripada bahan 1 juga, fokus 2 itu hanya ada 6 isi. Dan juga bahan 2, dan dia kembali kepada fokus 1 tadi, dia hanya ada 2 isi saja. Ya, dia hanya ada 2 isi saja. Oke, jadi di sini bilangan yang perlu kita terima hanyalah 8. Ya, kalau kita lihat ada 10 lebih. Jadi cabarannya di sini untuk meletakkan nisbah di sini menjadi 8 ini, penggubal soalan itu yang membuat soalan itu akan menetapkan anggaran nisbah-nisbahnya di sini. Ya, nisbah-nisbahnya di sini. Contohnya kalau fokus 1 tadi dalam petikan itu lebih banyak, kemungkinan akan kita letak lebih banyak lah. Ya. Jadi di sini ada nisbah-nisbahnya, dan boleh 2, boleh 1, boleh tidak ada. Ya. Dan kalau di sini dia letak 6 dan di sini 2, jadi juga 8. Ya. Jadi itu pertimbangan. Tetapi untuk bahan 2 ini, fokus perlu ada isi. Ya. Tidak ada kosong di sini. Ya. Jadi ini perlu dilihat daripada bahan yang disediakan oleh penggubal soalan dan juga bagaimana penggubal soalan itu mengagihkan pengagihan marka-marka untuk yang perlu dijawab dari segi nisbah bilangan isi yang boleh dijawab oleh pelajar. Jadi inilah antara cabaran yang akan dilalui oleh pelajar, bagaimana untuk memastikan jumlah isi-isinya. Ini antara cabaran. Walaupun sekarang tidak ada isi tersirat, tetapi untuk mencari isi yang begitu tepat dan juga padat, itu menjadi cabaran kepada mereka. Oke, ini bentuk secara keseluruhan. Ya, contoh cadangan jawapan lengkap. Ya, saya hasilkan dalam 5 perenggan. Perenggan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, antara sebab mengapa saya mencadangkan berdasarkan perenggan-perenggan ini, sebab tidak ada perenggan yang dikatakan 1 perenggan, kedua perenggan tidak ada ditetapkan oleh lembaga. Cuma dia mereka minta pelajar menghasilkan dalam bentuk esei. Jadi sebab apa saya menghasilkan 5 perenggan di sini? Sebab yang pertama, untuk pelajar itu mengetahui di mana pendahuluan, apa fokus pertama, fokus kedua. Oke, yang kedua, apabila mereka menerima satu bahan 1, mereka akan cari fokus yang pertama. Oke, dan kemukakan berapa fokus pertama isi yang ada di situ. Dan seterusnya, daripada bahan yang pertama itu juga, sekiranya ada fokus yang kedua, pelajar itu boleh terus buat lagi perenggan yang ketiga untuk asingkan fokus yang berbeza itu. Jadi bagi saya, pelajar perlu buat satu lagi perenggan untuk mengasingkan isi-isi mereka. Dan perenggan yang keempat, kenapa diwujudkan bagi saya lah, kenapa perlu wujudkan perenggan yang keempat? Sebab pelajar itu terpaksa lagi lihat bahan yang kedua. Bahan yang kedua. Dan apabila melihat bahan yang kedua, walaupun fokusnya sama seperti fokus yang pertama tadi, usaha-usaha, tetapi pelajar boleh buat di bawah tulisan mereka, maknanya mereka perlu buat lagi satu perenggan, dan mereka akan nyatakan fokusnya dan terus masukkan isinya sahaja, supaya tidak bercampur aduk dengan yang di atas. Jadi maknanya pelajar di sini boleh fokus. Dan terakhir, kesimpulan. Itu perenggan yang kelima, kesimpulan, untuk memudahkan mereka mengagihkan ataupun melihat perbezaan antara satu maklumat dengan maklumat yang lain. Ini hanya cadangan daripada saya. Jadi terpulang kepada para guru dan juga pelajar untuk memudahkan mereka. Tapi bagi saya, guru memainkan peranan dalam memberi bimbingan ataupun panduan kepada pelajar-pelajar kita, dan terpulang kepada pelajar bagaimana mereka mengemukakan hasil jawapan mereka. Oke, dan saya juga ada kemukakan contoh sekiranya dibuat 3 perenggan. Oke, boleh juga kita buat 3 perenggan di sini. Kita buat di sini perenggan yang pertama, pendahuluan, dan juga terus kita buat macam yang saya nyatakan tadi. Saya hanya cantumkan saja perenggan-perenggan ini. Dan seterusnya
dan sini menjadi 116 sahaja sebab saya telah ubah di sini. Selanjutnya tadi akhir sekali. Okey. Dan kesimpulan. Dan boleh juga pelajar menghasilkan dalam satu perenggan semua. Jadi untuk lembaga peperiksaan tidak menetapkan berapa jumlah perenggan. Ikut kesesuaian ataupun kebijaksanaan kita dalam melaksanakan ataupun memberi kefahaman kepada pelajar bagaimana pelajar itu untuk menjawab soalan rumusan. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Semoga apa-apa yang saya kongsikan ini memberi sedikit manfaat kepada semua, dan apa-apa komen boleh komen kepada saya, memberi cadangan dan sebagainya. Okey, jadi rasanya itu saja pada kali ini, dan saya harap perkongsian ini memberi sedikit manfaat kepada kita semua, dan ini hanyalah cadangan daripada saya semata-mata. Sekiranya ada pandangan, cadangan lain, boleh beri pandangan di sini, boleh komen, dan juga boleh kita kongsi maklumat bersama-sama. Semoga perkongsian yang ringkas ini dapat memberi sedikit input yang berguna kepada para guru dan juga khususnya para pelajar sekalian. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.